terhadap agama. 1. Salah faham terhadap agama telah menimbulkan kekeliruan serta kesalahfahaman di antara umat Islam dan bukan Islam. Kedua, pengenalan modernisme oleh Barat telah berlakunya ketegangan antara Islam dan bukan Islam. Seterusnya, kewujudan propaganda Barat menyebabkan Islam digambarkan sebuah bentuk keganasan, ketaksuban dan kemunduran. Dan akhir sekali, faktor orientalisme berjaya mendominasi dalam bidang akademik, intelektual, menyebabkan kepesangan Islam sebenar. Orientalis boleh diertikan sebagai satu kefahaman ataupun ajaran yang bersifat ketimuran. Sebagai contoh, pengabaian menutup aurat dalam kalangan pelajar atau remaja Islam di Malaysia. Faktor yang mempengaruhi perkara ini terbahagi kepada dua, faktor dalaman dan faktor luaran. Iaitu, pertama, sempadan wilayah Islam semakin luas dalam masa yang singkat. Dan disebabkan itu, kefahaman tentang Islam tidak dapat disampaikan walaupun ramai yang memeluk Islam. Sebahagian mereka masih mengekalkan adat resam yang bertentangan dengan Islam. Kedua adalah elemen subversif. Subversif boleh dirujuk sebagai satu usaha pemberontakan secara halus untuk mengucar-kacirkan sesebuah kerajaan. Sebagai contoh, pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, wujudnya beberapa individu mendakwa menjadi Nabi untuk mencetuskan huru-hara dan mengelak daripada pembayaran zakat. Ketiga adalah perselisihan faham dan perpecahan umat Islam. Perkara ini adalah fitnah terbesar selepas kewafatan Rasulullah SAW. Peperangan Jamal dan Siffin menyebabkan lahirnya fahaman Syiah yang dianggap terkeluar dari pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kurang ilmu pengetahuan agama juga adalah punca salah faham ini berlaku. Dalam masa yang sama, wujudnya pengaruh kebudayaan bukan Islam untuk menguasai arus perdana. Perkembangan ajaran sesat. Keadaan ini menyuburkan elemen-elemen syirik seperti mandi bulan Safar untuk menghindar bala. Di bawah faktor luaran pula ada Islam. Kedua adalah pengaruh budaya asing, iaitu budaya Sasania dan budaya Kristian dan Yahudi. Budaya Sasania lebih mempengaruhi dari aspek kesenian dan hiburan, manakala Kristian dan Yahudi pula dari aspek agama. Penjajahan modernisme oleh Barat. Perkara ini diperkenalkan dalam dunia Islam, khususnya dalam pendidikan, menyebabkan skop pendidikan Islam dipandang secara tradisional dan bukan sebagai agama yang maju dan dinamis. Dasar pecah perintah. Dasar pecah perintah memberi kesan kepada percambahan ajaran sesat kerana perkara ini menyebabkan Islam tidak bersatu dan tidak wujudnya persetujuan umum untuk menangani masalah umat Islam termasuk ajaran sesat. Bentuk salah faham tradisional agama Islam yang dimanipulasi. Pertama, dogmatisme dan ideologi. Sebahagian orientalis Barat khusus pada awal era moden dan sebelumnya melihat agama sebagai satu dogmatisme yang menekankan aspek ritual semata-mata. Sebahagian mereka menganggap satu ideologi, sedangkan Islam merupakan satu al-ad-din atau agama yang lengkap, mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia serta universal.
Kemudian, agama adaptasi daripada agama Kristian. Sebahagian orientalis Barat menganggap bahawa agama Islam bukan agama samawi, tetapi menganggapnya sebagai adaptasi daripada agama Kristian. Mereka mendakwa Nabi Muhammad SAW mempelajari selok-belok agama Kristian dan seterusnya mencipta agama tersendiri yang bersifat ketimuran. Seterusnya, agama yang kolot. Akibat daripada kekaburannya menyelubungi agama Islam, sebahagian umat Islam dan bukan umat Islam beranggapan Islam sebagai agama kolot dan tidak mendukung kemajuan. Yang kedua bentuk salah faham tradisional ialah Al-Quran dan hadis yang dimanipulasi. Yang pertama, sebahagian orientalis Barat meletakkan Al-Quran sebagai wahyu dalam keraguan dengan alasan Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca dan menulis atau secara mutlak tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Oleh itu, mereka meragui keupayaan Nabi Muhammad yang ummi untuk menerima wahyu. Sifat ummi dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW sebenarnya menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala supaya baginda tidak difitnah sebagai mencipta Al-Quran. Yang kedua, sebahagian umat Islam salah faham tentang kedudukan hadis dan meragui kesahihannya. Lalu mereka menolak kewujudan hadis sebagai salah satu sumber perundangan syariat, akidah dan akhlak dengan alasan hadis tidak dibukukan semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang ketiga, Rasulullah SAW yang dimanipulasi. Sebagai penggemar poligami, Rasulullah SAW selalu digambarkan oleh orientalis Barat suka mengamalkan poligami yang luar biasa. Hakikatnya, poligami tersebut dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan penyebaran dan perpaduan umat Islam yang terdiri pelbagai kabilah atau etnik. Oleh itu, para isteri baginda terdiri daripada pelbagai kabilah dan etnik, dan realitinya sebahagian isteri baginda ialah balu yang kematian suami semasa peperangan. Yang keempat, kedudukan wanita yang dimanipulasi sebagai hamba seks. Juga wanita didera dan dianiaya. Wanita Islam digambarkan dalam sebahagian tulisan tradisional dan semasa Barat berada dalam kedudukan teraniaya dan didera. Bentuk salah faham tradisional yang terakhir ialah masyarakat dan negara Islam yang dimanipulasi sebagai tidak bertamadun. Dalam sebahagian penulisan Barat, masyarakat Islam digambarkan sebagai barbarian atau ganas dan tidak bertamadun, manakala Islam sering dikaitkan dengan barbarisme. Alasan yang digunakan oleh bangsa Arab merupakan bangsa normat dan tidak bertamadun seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Manakala permukaan bumi yang kering kontang tidak membantu pembangunan tamadun, suka kepada peperangan. Memang bangsa Arab atau Islam pada ketika itu suka kepada peperangan, tetapi untuk membela keadilan dan menjaga keamanan. Salah faham semasa terhadap Islam wujud dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk pengistilahan dan dalam bentuk pandangan, tanggapan dan persepsi umum. Dalam bentuk pengistilahan terbahagi kepada tiga. Yang pertama, fundamentalism, yang kedua, terorisme dan yang ketiga, ekstremisme. Fundamentalism menggunakan ajaran Islam untuk menggambarkan bahawa Islam adalah satu agama yang taksub dan tidak sepadan dengan era semasa. Terorisme digunakan apabila wujud sebuah elemen yang ganas dalam Islam. Ekstremisme menggambarkan wujudnya golongan ekstremis ataupun melampau seperti golongan Wahabi dalam kalangan masyarakat Islam yang boleh mengancam keamanan. Dalam bentuk pandangan, tanggapan dan persepsi umum, Islam sebagai penyebab pertembungan peradaban adab ke-21, penghayatan tamadun Islam tertumpu kepada konteks nostalgia, aspek kerohanian dalam Islam tidak relevan untuk mengejar kemajuan, dan keterbatasan kuasa ataupun utiliti rujukan dan sumber. Untuk mengatasi salah faham ini bukanlah perkara yang mudah lantaran dunia sudah dikuasai oleh Barat.
Namun, sebagai umat Islam, ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kita haruslah menjadi contoh seperti yang ditekankan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Tindakan yang disarankan dari aspek individu adalah yang pertama, tingkatkan jati diri, kemudian menghayati Al-Quran dan Hadis, berkepakaran dalam bidang sains dan teknologi serta ICT, menguasai ilmu semasa. Dari aspek masyarakat dan negara pula adalah meningkatkan keupayaan ekonomi, kemajuan sains dan teknologi serta ICT. Dunia Islam haruslah membina keupayaan ekonomi agar tidak bergantung harap kepada Barat kerana ia boleh menyebabkan dunia Islam terikat dengan pelbagai syarat dan peraturan. Selain itu, negara Islam tidak boleh mengabaikan pembangunan sains, teknologi dan ICT untuk bersaing di peringkat global dan boleh menghakis imej kemunduran. Kemudian, meningkatkan kerjasama sesama negara Islam. Perkara ini memberi gambaran positif kepada dunia tentang Islam. Membentuk masyarakat dinamik dan proaktif. Akhir sekali adalah menjalinkan hubungan antarabangsa dengan baik dan berkesan. Oleh itu, dunia Islam haruslah bersikap terbuka, responsif, proaktif dan berwibawa. Mengukir kasih, belayan jiwa, melimpah ruah, bunga di taman. Indah semerbak, harumnya akidah, tidak lapuk dimakan zaman. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadi contoh yang baik agar perselisihan faham terhadap Islam dapat dihapuskan serta merungkai keindahan Islam. Dari Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya, selama berpegang teguh dengan keduanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah."